Mitos kerajaan gagal yang gagal. Okay, so ini saya nak baca. Ini menarik ni tuan-tuan. Ni malam ni kita, ini ditulis oleh orang panggil dia Profesor Kangkong lah. Profesor Kangkong, orang panggil dia lah. Saya baca je. Okay, oleh Kamaruzaman Yusof, mitos kerajaan gagal yang gagal. Ini orang pas asal ini. Begitu galak sekali pemimpin pembangkang tentu khasnya daripada Pakatan Harapan cuba membangkitkan ekonomi rakyat terhadap kerajaan dengan memainkan sentimen kerajaan gagal sejak kebelakangan ini. Terpampang di laman Twitter seorang ahli parlimen DAP baru ini, kenyataan berbunyi bahawa kerajaan sekarang adalah sebuah kerajaan gagal yang tiada hala tuju tanpa komitmen untuk melakukan perubahan. Di laman Twitter itu, ahli DAP yang sama juga terpampang gesaan bunyi, marilah kita bersiap sedia memastikan kerajaan gagal hari ini diganti dengan kerajaan baru PH yang bersih, cekap dan integriti. Meletakkan kejatuhan nilai RM ke paras paling teruk berbanding USD sebagai pengukur bahawa kerajaan sekarang adalah sebuah kerajaan yang gagal bukanlah satu tindakan yang betul, malah terpesong daripada hakikat sebenar. Beberapa ekonomi, ini dipanggil fallacies of authority, dirujuklah pakai ekonomi. Zakaria Abdul Rashid dan Bajoyan Bardal telah berkali-kali menjelaskan bahawa kejahatan nilai RM tidak bermakna Malaysia telah terbenam jauh daripada kegawatan, dia kata. Keadaan ini berlaku disebabkan ketidaktentuan persekitaran ekonomi global, khususnya tindakan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya menyebabkan banyak negara di dunia mengalami penurunan mata wang jauh lebih teruk berbandingan kejatuhan RM. Okey, itu dipanggil fallacy of authority. Satu lagi apa nama fallacy tu? Okey, sebab dia kata negara lain lebih teruk daripada negara kita. Okey, kita tak tinggal dekat negara lain. That's my point. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bawa juga dekat sini, dia kata, betul, kita tak menafikan kenaikan kadar faedah di US menyebabkan mata wang itu jatuh. Persoalan dia, kita buat apa? Kenaikan atau kejatuhan mata wang ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukanlah sesuatu macam cuaca. Hari ni hujan, esok ribut, lusa banjir. Something that we cannot control. We can control. Sebab mata wang ni arbitrary. Arbitrary meaning to say something yang within our control. Yes, kita tak boleh control US, tetapi kita boleh control mata wang kita. We have done it before. So bila profesor ni kata, oh, it's not within our control kerana global economy, kerana mata wang, kerana faedah dinaikkan atau diturunkan oleh US, seolah-olah kita nak kata kita tak boleh buat apa. Dia naik, biarlah dia. Habis kita ni, negara kita ni negara apa? Negara yang bersandarkan kepada US ke? Sampai kita tak boleh nak buat sesuatu. Ada caranya. In fact, pada tahun 1997, kalau tuan-tuan ingat, kita pasakkan mata wang kita kepada USD, mata wang kita kepada RM4.50 kalau tak silap saya pada waktu itu. Dan kita pasakkan tu, I think sampai tahun 2000 kot. Tahun 2000, early 2000 atau 2001 macam tu. Kita pasakkan mata wang kita supaya tidak turun terlalu teruk at that time. Siapa yang masih ingat pada waktu itu? Now, at least we have done something. Was that right? Was that wrong? Kita dah buat sesuatu, tuan-tuan. Saya ingat masa tu, in fact, interest rate nak beli rumah sampai 11%, 11%. It was so bad. Keadaan ekonomi was so bad at that time. Kita nak menuju ke arah itu, baru kita rasa macam, we have to do something lah. Kita kena buat sesuatu lah. Masalah kita nanti. Takkan nak tunggu keadaan masa tu, baru kita rasa nak buat sesuatu. Itu yang pertama. Kedua, bila kita nak menafikan akan keadaan ini berlaku, maksudnya kejatuhan ekonomi ni, saya teruskan sebab saya nak bawa hujah yang seterusnya. Untuk melunakkan gejala kemerosotan ekonomi, kerajaan telah menaikkan kadar dasar semalaman secara berdikit-dikit agar beban isi rumah penghutang terbendung sambil kemerosotan kesejahteraan isi rumah keseluruhan ditangani melalui pemberian subsidi. Okey, saya nak ulas bab ni. Dia kata dia melunakkan gejala ekonomi, kemerosotan ekonomi dengan menaikkan kadar OPR. Tuan-tuan, naikkan kadar OPR ni naikkan kos ke turunkan kos? Dalam mata wang kita makin turun, kos barang makin naik, OPR meningkat. Overnight policy rate meningkat, harga bayaran kita, contoh pinjaman kita ada floating, BLR plus whatever fixed interest, minus fixed interest, apa saja bayaran rumah kita ataupun bayaran pinjaman kita akan meningkat. So kat mana dia melunakkan gejala kemerosotan ekonomi dengan menaikkan OPR? Adakah OPR tu tidak boleh dinaikkan? OPR dinaikkan untuk dampen, untuk mengurangkan perbelanjaan. Inflasi ni bukan salah satu
Inflasi tidak hanya berlaku disebabkan terlalu banyak orang berbelanja. Okay, that's one of the main reasons. Kos kenaikan kadar yang terlalu tinggi kerana pertukaran mata wang juga pun masalah juga. What is inflation, tuan-tuan? Rate of inflasi. Apa kadar inflasi bila kita ambil 100 barangan yang biasa kita consume, kan kita namakan the food bukan food basket, the economic basket, dalam kita letak nilai indeks 100. Dan the last kita letakkan 100 itu indeks itu pada tahun 2010. So kita nilaikan harga barang kita 2022 berbanding dengan 2010. So kenaikan tu berapa peratus? So kadaran naik ini dengan naik yang sebelum ini, itu CPI, Consumer Price Index. Kemudian inflation itu kita tengok kadar dia meningkat atau menurun. Dan salah satu benda yang kita tengok adalah harga barang itu sendiri. Di samping pendapatan kita tidak meningkat. Now all that put it into a perspective, kita tengok. Now dia ekonomi ni dia bukan semudah kita kata oh naik OPR therefore selesai masalah. Tak juga. So kita kena tengok income kita, rakyat, macam income rakyat, tax yang kita kenakan. Kalau kita belajar Keynesian ekonomi, tax, income, consumer consumption. Kita kena tengok juga interest yang dikenakan. Kemudian kita tengok import, kemudian kita tengok export kita, kan net import atau net export kita di dalam negara. So there's a lot of factors kita kena, government spending, there's a lot of factors kita kena take into consideration. So all this, dia ada mekanisme di mana kita boleh mainkan benda ini untuk memastikan supaya ekonomi kita stable. Tak boleh kita ambil macam ni, kadar OPR dia berdikit-dikit. Tuan-tuan, OPR naik lagi nanti ni. OPR naik, agak-agak kos hidup tuan-tuan makin turun ke makin naik? Sebab itu bila saya baca benda ni, saya baca, aduh ya, Profesor. Dia kata memang mudah untuk pihak pembangkang membuat tuduhan terhadap kerajaan kerana mereka sekadar perlu menyalahkan sentimen. Menyalakan sentimen serta api kemarahan rakyat tanpa perlu menyediakan apa-apa pelan sendiri untuk mengatasi masalah dibangkitkan. Memanglah. Sebab kita rakyat bukan kerajaan. Kita tak nilai, kita tak ada kuasa nak menentukan government spending, kita tak ada kuasa nak menentukan consumer spending, kita tak ada kuasa untuk menentukan import dan ekspor negara. Itu kerajaan lah kena main peranan. Kerajaan lah kena main peranan. Okey. Saya kata bahawa kejatuhan ataupun masalah ekonomi ini dia bukan pembangkang je bawa tuan-tuan. Ini disebut oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Kerajaan sendiri sebut, MPN. Alright. MPN sudah beri cadangan tetapi kerajaan tak bertindak. September 27 hari ini tulis Profesor. Saya baca, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin membalas kritikan Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusinya gagal memberi kesan kepada negara. Muhyiddin berkata, MPN hanyalah untuk memberi nasihat dan banyak show yang dimukakan majlis itu tidak dilaksanakan oleh Ismail Sabri dan kabinetnya. Dia kata, bukan dia tak buat, tetapi kabinet dia tak laksana. Terdahulu peranannya sebagai pengerusi MPN dikritik oleh sejumlah pimpinan apabila dia mencadangkan agar Ismail Sabri membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya jika gagal menguruskan ekonomi negara. Yang kata gagal menguruskan ekonomi negara, yang kata gagal melaksanakan cadangan-cadangan MPN ni bukan pembangkang tuan-tuan. Antara pembangkang kata jugalah, tetapi antaranya adalah Muhyiddin Yassin. Ini yang duduk dalam kerajaan. Oh tapi dia tak bersama. Aku tak kisahlah dia bersama tak bersama. Poinnya dia duduk dalam kerajaan. Dia pernah jadi Perdana Menteri bersama dengan UMNO. Sekarang ni UMNO take over. Dia duduk dalam kerajaan. Dia mencadangkan, dia menyatakan bahawa negara kita sekarang ini berada dalam keadaan yang gagal. Walaupun dia tak guna perkataan gagal, tapi itu maksud dia. Cadangan diberikan oleh Majlis Pemulihan Negara tidak diterima oleh Ismail Sabri dan kabinet dia. Dan dia kata kerajaan ini gagal. So bila dia kata gagal, yang kata gagal tu bukan pembangkang saja. Pembangkang of course lah kita kata gagal kan. Yang kata gagal ni Muhyiddin Yassin, pengurusi MPN, Majlis Pemulihan Negara yang dilantik. Dia sendiri yang kata gagal. Tuan-tuan nak kata apa? Right. Nak malahkan Ismail Sabri. Geng korang tu dalam kerajaan korang yang lantik. Mata wang turun teruk 4.61. Saya seronok lah tuan-tuan. Bisnes saya tukaran mata wang asing. Mana bisnes tukaran USD seronok lah.
Tapi yang tak seronok yang ekspor. Yang import, yang ekspor seronok lah. Sebab dia dapat mata wang tinggi. Tak juga. Ekspor seronok. Ya, bila dia ekspor kan, dia dapat duit lebih kan. Terima kasih Watson. Dengan kos sama je. Poinnya apa tuan-tuan? Masalah isu dia apa? Isu dia, kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri dalam keadaan ekonomi yang mencanak teruk, yang teruk sekarang ini. Kesan dia amat besar. Dia kata, okay, sekarang ini Ukraine perang apa semua. Ya, kita tak nafikan all the global phenomena. Kita bukan tak tahu benda tu semua berlaku. Those are outside benda yang kita boleh nak pegang, nak within our influence. Betul, saya tak nafikan. Tapi there are things within our influence. Ada benda dalam kuasa kita, yang sesuatu yang kita boleh ubah. Yang tu yang kita kena address. Yang tu kita kena address. Political stability kita kata. Pembangkang ni yang menyebabkan kerajaan teruk. Tuan-tuan, saya kata kalau tak ada pembangkang, lagi tak stable kerajaan. Lagi orang tak invest dalam negara kita. Kita kata kita negara demokrasi, tapi tak ada pembangkang. Masalah. Dan kerja pembangkang lah. Itu nature dia. Betul tak? Isu dia, instability tu bukan sebab kelas pembangkang. Siapa yang gugurkan kerajaan dekat Perak? UMNO. Siapa yang gugurkan kerajaan Pakatan Harapan? UMNO. Bersatu. Siapa yang gugurkan Muhyiddin Yassin? UMNO. Bersatu PAS. Ni semua ni yang gugurkan kerajaan-kerajaan ni, tetapi yang kena marah Pakatan Harapan. Pelik. Ada semalam orang tulis dia cakap kat TikTok kan, dia kata tadilah, dia kata banyak zaman Pakatan Harapan banyak pemandu mabuk. Saya tanya dia, berapa ramai? Banyak tu berapa banyak? Jangan semua main banyak je. Kalau sebut ni semua orang boleh sebut. Berapa banyak? Compare dengan apa? Nak compare dengan apa? Bagilah statistik dia. So kita tanya detail, dia tak berani nak jawab sebab dia tak ada statistik. Dia just main tembak dia je. Sama lah juga dengan kerajaan ni. Sama juga dengan macam-macam ni. Dia macam tu lah. Sebab itu kita tahu bahawa pembahasan tentang ekonomi ni sangat penting. Perbahasan tentang ekonomi ni sangat penting.